Islam, besok kalau yang Islam itu mati, semua harta si Islam itu akan pergi kepada Baitul Mal. Kalau tak ada waris terdekat yang beragama Islam. Walaupun abang Murti itu beragama Islam, dia memeluk agama Islam di Sabah lama dah, ya, dia dah masuk Islam lama dah. Dengan dia pun Murti tak bagi tahu, takut berita akan sampai ke pengetahuan mak dia. Dia khawatir pasal ibu dia dah tua, dan dia tak nak lah. Macam saya jugalah, dia pun sama lah, melalui perasaan yang sama, dia punya perasaan yang sama. Tetapi bila dia meninggal, memanglah lawyer bagi tahu pada keluarga dia, anak kamu mati sebagai Islam. Kalau dia buat upacara kematian sebagai Islam, semua harta akan pergi pada Baitul Mal, atau habuk pun tak akan dapat. Ya, Murti bukan macam orang yang biasa. Dia seorang bekas tentera dan dia seorang negarawan. Saya boleh gunakan perkataan itu sebab dia pernah memasyhurkan nama negara kita. Ya, apabila dia mendaki Gunung Everest dulu. Jadi memang keluarga dia tahu kerajaan akan bagi pampasan, dan kemudian negara Malaysia pun akan membagi, dari segi mungkin jabatan mana-mana lah akan bagi apa-apa pada dia. Mereka takut semua ini tak sampai kepada keluarga, tak sampai pada isteri, akan terus pergi kepada Baitul Mal. Ya, tapi alhamdulillah bila tentera sampaikan pampasan kepada dia, ya, satu yang tentera buat, sepatutnya tentera kena umumkan segala pampasan itu akan pergi ke Baitul Mal. Sebab isterinya bukan Islam, tak ada hak untuk mendapat apa-apa. Dan Baitul Mal pula kena bagi tahu, walaupun isteri kepada arwah Murti ini, Allahyarham Murti ini bukan beragama Islam, Baitul Mal akan pulangkan segala pampasan itu balik kepada isterinya yang bukan Islam sebagai hadiah kepada dia. Itu dakwah. Ya, kalau kita buat macam itu hari, Masya Allah, saya memang salute lah. Tapi kita punya orang pun, dia nak, susah nak kata, aku tak nak komen lagi lah. Lain kali kalau berlaku macam tu, masukkan duit dalam Baitul Mal, pulangkan balik. Ini satu lagi kes yang berlaku di Melaka. Apabila seorang lelaki Cina yang sudah berumur, kemudian dia memeluk agama Islam, dan bila dia meninggal, keluarga dia ingat harta itu akan datang pada keluarga. Secara kebetulan salah seorang anak anak arwah itu, dia sakit. Bila perlukan banyak duit untuk perubatan, keluarga nak jual rumah arwah tu. Bila nak pergi jual rumah, tengok nama dah tukar pada Baitul Mal. Dia pun terkejut. Lalah pergi Baitul Mal mula-mula kata tak boleh. Akhirnya alhamdulillah campur tangan beberapa pihak, Baitul Mal pulangkan segala harta si arwah itu balik kepada keluarganya yang bukan beragama Islam dengan sebagai hadiah kepada mereka. Saya kata subhanallah, ini bibit-bibit awal Islam akan menang. Ya, Islam akan menang. Kita menunjukkan keindahan Islam. Ya, sebab sebelum saya gula, macam nak bagi tahu, masalah kita pasal apa? Kita dalam negara Islam ni, kita ada kerja yang penting. Kita nak bagi faham apa itu Islam mula-mula kepada mereka yang bukan beragama Islam. Ini tanggungjawab kita, kerja kita. Ya, yang saya cakap ini semua, kalau nak rumuskan mudah saja. Yang pertama, kenapa kita nak berdakwah? Sebab kita nak memperkenalkan Islam sebagai agama yang sempurna kepada mereka yang bukan beragama Islam. Ini kerja kita. Yang kedua, kita nak bagi tahu kepada mereka yang bukan beragama Islam bahawa kita perlu memberi gambaran yang baik tentang agama Islam supaya orang-orang bukan Islam bersikap positif terhadap agama Islam. Ini yang kita buat ni. Ini yang saya suruh buat ni. Ya, kadang-kadang bila dulu 2 tahun yang lepas, hari-hari surat khabar dah heboh, TV, radio dah heboh pasal hukum Islam. Bukan heboh pasal nak buat hukum Islam, heboh supaya kita jangan buat hukum Islam. Ada kan dulu? Hari-hari ada selamat pagi Malaysia apa dulu? Saya selalu sebelum keluar rumah buka TV, adalah tiap-tiap hari ada orang. Bukan orang tak tahu pasal Islam, orang yang bagus, yang faham pasal Islam. Dok bincang, kenapa kita sepatutnya tak laksanakan hukum Islam. Kadang-kadang kakak saya seorang ni penasihat undang-undang pada kerajaan Malaysia di Putrajaya. Belum Islam lagi. Dia kata, tengok orang Islam sendiri kata tak payah buat hukum Islam. Pasal apa kamu nak sibuk-sibuk? Nah, mana saya nak letak muka saya? Cuba bagi tahu. Ni itu tujuan. Kita nak bagi tahu, bagi gambaran pada Islam tu. Sebab pengalaman saya. Satu hari saya naik teksi daripada Kuala Lumpur pergi ke Petaling Jaya, orang Cina lah pemandu teksi, bukan Islam. Saya duduk macam ni, dia tanya, "Lu Islam kah?" Saya kata, "Bukanlah. Saya masuk Islam." Bila saya cakap macam tu, wah, sekarang ramai orang Cina pun sudah rosak lah, banyak masuk Islam. Saya kata, saya dulu rosak loh. Dulu saya macam-macam boleh buat. Ini boleh, walaupun tak pernah minum sajalah. Saya boleh ini macam, boleh judi, boleh perempuan, semua boleh lah. Dulu semua boleh hantam saja. Tapi lepas masuk Islam, semua sudah tinggal lah. Wah, itu macam bagus lah, dia kata. Tiba-tiba dia konak, dia kata apa? Tapi itu potong tangan taklah bagus lah, dia kata. Yalah, saya faham lah. Saya tanya dia balik, mana lu tahu pasal potong tangan? Dia kata apa? You hari-hari itu surat khabar Cina, hari-hari tulis lah.
Dulu kan ada MCA beli Nanyang Siang Pau dengan apa. Kecoh MCA pun kecoh pasal nak beli. Tujuan dia pasal apa? Nak buat propaganda supaya orang Cina jangan faham Islam. Itu aja. Ya. Bila dia sebut dalam surah khabar, dia kata surah khabar hari-hari cerita pasal ni. Saya kata tak okey. Lu sakit kencing manis. Saya kata tahu kencing manis kah? Diabetes kah? Ya, kencing manis. Doktor mau potong you punya kaki. Lu cakap itu doktor jahat kah? Oi, tak ada oh. Tak ada potong nanti mati lo. Dia kata. Ya. Lu seorang mau hidup, doktor potong kaki awak, lu kata tu doktor bagus. Islam kata semua orang mau hidup aman, damai, sentosa. Sebab itu ada satu dua orang ada penyakit kasih potong. Dia cakap macam tu. Kemudian saya terangkan pada dia, saya tiap tahun pergi Mekah. Tahu Mekah? Mana itu haji kah? Yalah. Tiap tahun saya pergi Mekah, sana masjid di haram, Kaabah, kita pergi sembahyang, sana masjid besar. Bila azan, tahu azan kah? Apa itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tahu. Tahu mana? Tak tahu, dia kata. Saya kata setiap kali saya pergi Mekah ada azan. Saya pun terangkan apa itu azan. Allahu Akbar, Allah. Saya kata Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ini teksi tak ada besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, tak ada Tuhan yang kamu boleh sembah. Ini patung, ini semua kita bikin benda tak boleh sembah. Kalau kita tendang boleh pecah. Kita hanya boleh sembah Allah. Siapa Allah? Yang buat kita lah. Ya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Macam mana mau sembah ini Allah? Ikut cara itu Nabi Muhammad lah, manusia macam kita, bukan Superman. Saya gunakan bahasa dia lah supaya dia mudah faham. Hayyalah solat. Allah kata, mari lu ingat pada aku, sembahyang pada aku. Hayyalah falah. Orang macam ini saja boleh berjaya masuk syurga. Orang ingat pada Tuhan, Tuhan ingat pada kita. Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Maha Besar. Tak ada lagi benda yang lebih besar daripada Tuhan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang kita boleh sembah selain daripada Tuhan yang buat kita, bikin kita. Ada faham? Ada faham dia kata. Ya, bahasa dia saya cuba mudahkan supaya dia faham. Lepas tu saya terangkan pada dia, bila azan dekat Masjidil Haram, sekali azan berjuta-juta orang ada semua pergi turun bersembahyang. Keliling itu masjid saya kata ada beribu-ribu kedai, termasuk money changer, penukar wang, termasuk kedai-kedai emas. Semua tinggal kedai macam itu pergi sembahyang. Tak ada tutup kain saja pasal banyak habuk. Tak ada kunci, tak ada. Apa pasal? Pintu tak ada. Dulu kedai-kedai Mekah mana ada pintu. Sekarang baru buat kedai yang ada pintu. Dia kata tinggal, tak ada orang curi, tak ada. Apa pasal? Siapa jaga? Allah jaga. Ayo dia kata. Itu macam cepat-cepat sini bikinlah ini Islam dia kata. Ya. Nah, ini saya bukan buat cerita. Ini daripada mulut orang yang ini pengalaman sendiri. Pasal apa? Bila kita bagi gambaran yang baik tentang agama Islam dengan cara yang elok, cara yang betul, tengok tu. Mula-mula kata tak boleh potong tangan, lain-lain orang tu kata, lu pergi bagi tahu itu orang cepat-cepat bikin, dia kata. Cepat-cepat buat potong tangan. Saya tanya, apa pasal? Ayo, kita orang Islam, orang Cina mayan susah. Wang sudah sikit lebih, orang mau curi, orang mau rompak, orang mau macam-macam sama kita. Ayo, mau pau macam-macam pening kepala, dia kata. Tengok, bila kita bagi gambaran yang betul. Ya, ini masalah kita. Tapi kalau kita berjaya mengelirukan mereka, jumpalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan tanya. Ya, Allah akan tanya, aku bagi Islam kepada kamu, apa kamu buat? Jawablah, ya Allah, saya sudah berjaya bagi orang semua tak faham Islam. Janganlah. Saya sudah bagi takut orang yang masuk Islam. Jawablah pada Allah. Jawablah. Ya. Minta maaf lah, bukan emosi. Kemudian yang ketiga, daripada apa, kenapa kita nak berdakwah? Daripada kita nak menyampaikan dakwah ini kepada orang bukan Islam secara hikmah. Allah sebut dalam Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, sampai akhir ayat. Ya, serulah manusia kepada jalan aku dengan hikmah. Ya, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Bukan kita nak menang debat. Ya, kita nak menang hati-hati mereka. Nabi tak suruh kita pergi pecah berhala. Nabi kata, pecah berhala-berhala yang mereka bina dalam hati-hati mereka. Macam mana cara? Dengan cara kita berdakwah. Ya, kemudian yang keempat, kita bantulah mana-mana individu ataupun mana-mana NGO, surau, masjid, orang Islam yang buat kerja dakwah, baik kepada yang beragama Islam atau bukan agama Islam. Kalau kita tidak boleh bantu kerja-kerja dakwah ini dalam apa cara pun, kita jangan ganggu orang yang buat kerja dakwah. Kita jangan pula kita jadi asbab orang tak buat kerja dakwah. Kalau kita tak buat, tak apa. Tak apa. Apa yang kita mampu buat. Tak boleh buat, tak apa. Duduk diam. Jangan kita pergi buat fitnah terhadap orang yang buat kerja dakwah. Jangan kita jadi halangan kepada mereka yang sedang kerja buat dakwah. Ya, sebab hukuman dia sangat berat, Allah sebut dalam Quran. Sangat berat, tuan-tuan. Kita tak mampu untuk berdepan dengan itu. Bila jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Jalil, apa kita nak sebut pada Allah? Ya, pada hari mahsyar nanti. Faham-fahamlah.